我们会感觉到我们进来这几天非常的忙嘛，是吗？我相信弟兄姐妹们、大家同学们都是很忙。想一想，这2个星期从清明就想起了墓地，去扫墓。扫墓呢是主要什么呢？去坟墓去追思我们父母亲，还是说还有长辈，有的是来纪念他们的朋友，也有的。坟墓里面所想的就是什么呢？就是已经过世的人了。Ya, 2-3 minggu ini kita pada sibuk semua ya, ya acara-acara demi acara terus saja. Ya. Mulai dari cengbeng itu udah mikirkan bagaimana jarak ke kuburan. Ya. Nah kuburan itu kalau kita pikir ke kuburan itu udah ya jelas ya merenungkan, mengenang yang sudah ya meninggal ya. 谈的就是死人死了。那到受难节的时候，明天就是复活节了复活节，所以从受难节进到复活节，也是离不开生跟死这2个字。所以生离死，我们想起来是不是非常的重要对一个人生嘛？其实生离死就是人生的过程来的。Ya, kita mengerti bicara tentang ya Paskah ya. Terus besok kita bicara kebangkitan ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ya ini semua ada hubungan sama hidup dan mati. Ya, maka hari ini kita bicara ya 生离死，它的奇妙在哪里？很奇怪呀。生离死非常重要对人生。我们从哪里开始呢？我们不先从对生离死，耶稣所教导他的门徒，生离死的观念是什么？Ya, kita belajar dulu tentang apa yang disampaikan Tuhan Yesus sama murid-muridnya, ya tentang soal ya apa itu hidup dan apa itu mati. Jadi di dalam ayat firman Tuhan banyak mempersatukan antara hidup sama mati。生离死其实不能分开的，人就是因为要死才来出生的，没有一个人说我不要死我才生，没有的。Setiap orang akan mengalami tentang mati atau kematian. Maka datanglah ke dunia ini. Tidak ada orang yang datang ke dunia ini membicarakan saya tidak akan mati. Ya, nggak ada. Ya. Kalau di dunia ini pasti akan mati. Dahulu ada 长生不老的药，仙丹这些很多的皇帝都在找长生不老的药。那是传说就是了，但是还是要死的。而且对神的话也来看一下，耶稣说什么呢？在约翰福音第12章24到25节，我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，人就剩一粒；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的，就是赏生命。在这世上，恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。这里我们读了这经节，感觉到很容易理解，但是其实不容易理解。是吧？耶稣把麦子当作是生命来的，为什么要落在地里死呢？大家会想到吗？为什么要落在地里死呢？而不是不落在其他的地方？是吧？如果不落在地里死，就是还是一粒，死了以后才能够借助很多子粒来。很重要的后面这句话，爱惜自己生命的，就是赏生命。我们要注意到，前面的生命跟后面的生命都是生命的。人为什么要
重复的说这个生命呢？因为人的生命有肉身的生命，还有属灵的生命。我们是非常特别的。神造我们的时候，从尘土造人，然后吹了口气，变成我们的属灵的人了。Ya luar biasa ya, Tuhan menciptakan kita itu dari debu, dari tanah, ya, meniup napasnya, dan sehingga kita adalah manusia yang mempunyai jiwa, ya, punya jiwa. 所以我们是从土里来的。如果你落在土里，你就会再生。这里说爱惜自己的生命，这个生命是属世俗的生命，是属于肉体的生命。后面是闪生命，是属灵的生命。所以往往我们是为了保守，为了争取我们生活上的一切，肉体上所需要的一切，我们就会舍掉这个属灵的生命。后面这一段呢，在世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。所以我们把我们的生命里面呢，有两个部分，就是说一个属灵的生命跟肉体的生命，要怎么去看待我们人生？因为我们人跟其他的不同，它有属灵的生命，所以我们要重视的这属灵的生命还是肉体的生命。虽然这个是比喻一个麦子，但是麦子我们听起来就比较容易接受，它落在土里，我们是从尘土来的，落在土里，然后才生出来，才能够结出很多的籽粒来。所以这个比喻对我们来说呢，生跟死的观念，也就是说，这样我们活着的时候，一定要像耶稣一样，要效法耶稣，不顾自己的生命，为了我们的生命。一粒麦子死了，能结出很多果子。如果耶稣不死在十字架上，不为我们死灭十字架，为我们拯救，我们也没有今天，也没有你跟我今天在这里，也没有很多的教会，也没有的，是吗？所以这个比喻让我们知道，我们要像麦子一样，肯不肯落地生根成长，变成能够长出很多的籽粒来。这个观点我们需要知道，尤其是我们基督徒，尤其是我们是服侍的，ya, terutama kita sebagai pelayan, ya, sebagai pengerja di gereja, ya, kita harus tahu pengorbanan pada diri kita itu sehingga dapat menumbuhkan lebih banyak, ya, biji-bijinya lebih banyak. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, belajar seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, kita tidak ditebus, nggak ada ini hari juga kita juga nggak selamat. Ya. Jadi puji Tuhan kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri mengajar murid-muridnya itu dengan perumpamaan yang gitu simpel, tapi maknanya begitu dalam. Ya, karena kita hidup ini, kita bukan jiwa salah daging aja. Ya, jiwa kerohanian itu sangat penting karena kita beda sama yang lain. Ya. 我们再看生与死，我们再看定义是什么呢？我们看保罗，使徒保罗ini, ya, ini adalah kalau saya punya pendapat, ini adalah definisi tentang mati dan hidup dari Rasul Paulus. Itu ada di Filipi 1 ayat 21 ayat 22. Ya, ayat ini sudah banyak yang sudah bisa hafal, ya. Ya, sangat favorit sekali, ya. 因为我活着就是基督，我死了就有益处。保罗写这句话的时候，在监牢里面，在生死的关头里面，di dalam penjara dia menulis ayat ini, ya, kalimat ini, ya. Keadaan yang terjepit dan dalam keadaan mati dan hidup ini, apa yang harus kita pikirkan? Ya. Terkadang kita juga dalam hidup dan mati itu, apa yang kita harus pikirkan? Ya, tadi kita udah jelasin tentang hidup rohani dan jasmani.
Sekarang di dalam kesulitan kita, bagaimana kita hidup? Bagaimana kita hadapi kematian? Apa yang kita harus tentukan? Apa yang harus menjadi definisi kita? Apa yang diutamakan bagi kita sebagai orang yang percaya? Ya. Rasul Paulus keadaannya begitu rupa, sehingga sepertinya Rasul Paulus lagi bingung. Ya, kita lihat ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, sebagai utusan, sebagai seorang rasul, ya, tidak ada pilihan. Ya, hidup adalah untuk Kristus. Ya, tapi mati adalah keuntungan. Tiap orang kalau dalam keadaan begitu, 在生死关头的时候，每个人都想说：啊，如果我能够到上帝身边是最好的。这么烦，这么辛苦，这么被逼迫、痛苦、被虐待，哎呀，太多了啊，受不了了，还是回到上帝的身边，跟上帝同在，那是最好的选择。但是人不能这样子想啊，为什么呢？神的时间不是我们的时间，waktunya bukan kita, waktunya di tangan Tuhan soal mati. Ya, mikir boleh begitu, tapi bukan itu jalan keluarnya. Kenapa? Karena ada tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan, yang diutuskan di dalam hidup kita sebagai manusia yang dipercaya, manusia yang diutus. 所以保罗说：“当我在入生活中，我还是入生啊，我还是入生的。若成就我功夫的果子，我就不知道该选择什么。” Bingung ya. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku pilih? Aku tidak tahu. 我们活着的时候，很多事情我们想要做的，在痛苦的时候，在生死关头的时候，关键的时候，我们往往会想什么呢？往往会想着死是最好的。因为我们能够脱离这个世上的困难， kita bisa melepaskan penderitaan dalam dunia ini bersama Tuhan di dalam surga, itu adalah yang terbaik, ya. Itu adalah untung katanya, ya. Tetapi kalau kita masih daging hidup dalam keadaan daging, ya, bukan daging dunia, ya, masih ada fisik, masih ada kebutuhan satu dengan lain. Apalagi kita melihat pelayanan Rasul Paulus, 他做了很多传福音的工作，接下来很多的果子，他能够看到这么多的果子，这些果子又遇见当时的虐待，所以他感觉到非常的辛苦，非常的需要。如果能够回到神的身边是最好的。我们也是我们会想这样子，痛苦的时候，我们想生不如死。Seringkali dalam keadaan susah itu kita mikir lebih baik mati daripada hidup yang menderita, ya. Tetapi kita masih punya tanggung jawab bagaimana, ya kan? Apa yang segera kita lakukan? Banyak orang yang membutuhkan kita, banyak anak, banyak teman-teman yang masih membutuhkan kita. Kita masih sehat tidak? Kita masih bisa memberikan segala sesuatu yang kita miliki, bisa tidak? Jangan melihat kepentingan kita pribadi bahwa saya mati sama Tuhan lebih baik. 生不如死，我死好了更好，不能的。保罗他的定义说，人生的时候就是要结果子。那结果子这个什么意思呢？我们所做出来的，我们能够看到他们的效果，他们的成果，我们能够看到开花结果。福音传下去了以后，不断的开花结果，人越来越多，信主的人越来越多，永生的生命越来越多，他看到这个的价值比他自己更重要，就像一粒麦子一样，宁可落在地里折了，才能结出很多的果子。保罗的定义也是这样子，我看了他自己，我牺牲我自己没关系，很多人需要我，我需要帮助他们。如果叫我选择，我选择去天国好了。生不如死嘛，是吧？但是我就生活走，不能这样子，我们不能自私。我们附近的人很多还是需要，所以要想一想，往往生与死之间，我们如何来界定，如何来看待生与死？
所以同学们、弟兄姐妹们生与死要我们自己如何去看待它。所以能活着的每一天都是神的恩典，就是要珍惜，能够让我们每一天所做的事情，我们播种下去，死了以后，将来会开花会结果，那个才是最主要的，是吧？因为我们的生命是白白得来的，这是神的恩典的。我们说就不是我们所做的一切，而是神所赐给我们的一切。那在生活中，在生死的关键、生死的关头里面，我们人生的过程，人是非常的软弱的。说到底，还是肉身的，是软弱的。Kita ada manusia yang lemah, tidak bakal bisa sempurna. Ya, kita tahu kita ingin hidup kekal, kita ingin tahu, kita ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, ya, tetapi tidak mudah. Ya. Karena hidup ini kita masih ada daging, ada awal dosa-dosa kita, ya, masih lemah, maka kita perlu waspada. Ya. Karena kematian kita ya, umumnya dikarenakan dosa. Ya, nanti kita akan jelasin di aksara Mandarinnya. Ya, 人死是为了罪的问题，这是罪的问题。所以在这年，我们也想看到18章第21的是我们的管理不好，真的非常的辛苦。但是我们感谢神的恩典，我们做错什么事情，我们能够向神赎罪，求主怜悯我们，带领我们，因为我们是他的儿女，我们既然已经接受了耶稣，耶稣不会放弃我们的，是只要我们所做的事情，我们知道错了，要来赎罪，有罪逃避不了的，但是我们要来求神怜悯我们。罗马书说的就很清楚了，第6章第23节，因为罪的工价在我们的主基督耶稣里乃是永生。Jadi dosa itu yang mengakibatkan kita mati, bukan mati jasmani aja. Mati jasmani setiap orang juga akan alamin，肉身肯定会死的，但是我们要知道我们这个灵魂要去哪里。因为神造人的时候吹口气，我们是属灵的人了，有灵的人了，所以有灵的人，这个灵要归给圣灵的人，我们的肉身要归为土。所以我们活着的时候要知道，我们不要因为我们的罪恶造成我们在神的脚前求神怜悯我们，让圣灵带领我们来，让我们能活着按照神的旨意来不断的更新，不断的成长，而不是不断的堕落下去。要反省自己，反省自己。OK， 我们现在进入了汉字。刚才我们已经讲了有关于生死的定义，简单的几个经节，几个经节。现在我们进入了就是怎么样来了解生这个字是什么意思，我们这个课程主要是谈汉字，但是汉字离不开神的话语。Kita kelas ini memang kelas aksara Mandarin, tapi aksara Mandarin ini tidak terlepas dari ayat-ayat firman Tuhan. Karena semua tulisan yang diilhamkan di dalam Alkitab itu ada hubungan sama aksara Mandarin, ya. Terutama kita bahasa Mandarin banyak, ya. Seperti sen. Sen apa artinya sen? Sen 是生命来的，ya. 生命itu hidup, 出生成长不死，ya. Sen juga 不死，ya. Tidak mahir, ya, mentah, ya. Ya. Tapi lebih cenderung ditekankan adalah lahir, hidup, tumbuh. Itu adalah huruf sen. Ya, saya kasih gambar bayi ini, ya. Ya, sen. Ya, sen haizi. Seni, ya, sen. Nah, sen terdiri dari radikal apa? Yang pertama adalah sen, sen是人, ya, 土, ya, 人下面那个土, ya. Jadi terdiri dari radikal, 人 itu manusia, orang, dan di bawahnya ada tanah, ya, ada tanah. Lucu ya, tu itu juga artinya bumi, tu juga itu artinya lokal, tapi di sini adalah tanah atau bumi.
Jadi manusia itu dilahirkan di bumi ini, ya, dari tanah kembali ke tanah, ya, itu jadi hidup, ya. Jadi hidup. Manusia di atas tanah hidup. Ya orang bilang kalau lahir tuh di atas tanah, yaitu hidup, ya, mempunyai seming, yang punya kehidupan, ya. Nah itulah, ya. Firman Tuhan juga tulis tentang, ya, sen ini sentuh naik ke sentuh, so ling, ya, naik di seling ke sangti. Jadi terpisah sekali, ya. Tu kui tu, ling kui seling ke sangti. Dan debu kembali menjadi debu, ya. Tetap sen itu ada tanahnya, tanahnya di bawah, ya. Di atasnya adalah manusia. Karena manusia itu adalah yang punya jiwa rohani. Nah, linknya harus kembali ke Tuhan. 所以这个圣字我们可以看到是人跟土两个字配合在一起的，是吧？为什么要写生呢？生也是就是成长的意思，所以你没有土你就不能成长了。我们接下去看这个生字啊 ，OK。那生的字就是像这个土，原来这个生字huruf dari sen ini, huruf sen ini, ya, dahulunya memang berupa demikian terus, ya, pelan-pelan bertumbuh. Jadi artinya seng itu memang begitu, ya. Nah ini adalah huruf dahulu, ya, dari jagoan, ya, dari jagoan itu dirubah terus nih, berubah, ya, terakhir jadi seng ini. Nah kita perhatikan seng ini, ya, kelihatannya simpel aja kan, hanya manusia dan tanah, ya. Tapi antara tanah dan manusia, perhatikan waktu Tuhan menciptakan manusia itu. Setelah tanah dibentuk, debu itu dibentuk manusia, apa yang dilakukan Tuhan? Ya kan? Napas. Itu menjadi yuling dan, ya. 要注意，生里面的字，它有人有土，是因为神的关系，将他们能够融合在一起，它不分开的。人跟土在一起才能够长大，人不跟土在一起就不是生了，就是死了，落在地里你就死了，所以在土上你就活着，就成长了。Kita lihat manusia itu kalau di atas tanah, di atas bumi ini, karena ada Tuhan, dia bisa bertumbuh. Tapi kalau dia lepas dari itu, terpisah manusia dengan tanah, itu dia akan kembali ke tanah, itu menjadi mati. Ya. Nah, ini adalah huruf seng. Seng banyak arti, kosakatanya banyak sekali, ya. Ya sampai sini beberapa aja lah yang lebih mudah untuk mengerti, ya. Senhuo kehidupan, ya. Senhuo kehidupan. Senchun itu adalah hidup, ya. Seming adalah nyawa, hidup juga, ya. Seming itu nyawa, ya. Senjang, bertumbuh atau tumbuh, ya. Ini semua ada seng ini, seng semua, ya. Ya. Artinya kita udah bisa gambar kan, adalah hidup dan bertumbuh, ya. Kalau lihat dari kosakatanya, ya. Nah, senchang, ya. Menghasilkan sesuatu yang bisa menghasilkan. Artinya bertumbuh dan berbuah itu menghasilkan, ya. Sengken harus berakar juga, ya. Berakar juga. Nah, kita lihatlah, ya. Senre, ya, hari kelahiran, ya. Jadi sen ini adalah hari lahir juga, ya. Nah, kita melihat dari sini kita bisa lebih mengerti tentang artinya生的意思是什么，更深入的了解。哦，原来生是这样子。很简单, ya. Seng itu hurufnya gampang, cuma begini aja. Terus di bawahnya ada tanah. Tapi antara manusia sama tanah itu, jangan lupa ada apa? Ya. 同学们，生很容易写，但是生不简单。你要有神，人与土之间要有神的同在，你才能够成为生. Ya. Manusia mau dilahirkan, kalau bukan Tuhan yang kasihkan karunia ini, kasih karunia ini diberikan, 没有。每个人出生都是神的恩典来的。所以从这个生字我们可以知道，
人与土之间有神的同在，有十字架的同在。人造成了以后，从土造成了以后，如果没有神吹一口气，也不是属灵的人。所以人在土里面生长，他有属灵的生命，不单单是肉体的生命，bukan harta benda, bukan duniawi yang dilihat, tapi ada jiwa yang lebih penting yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Kita melihat di dalam pertumbuhan huruf sen ini, hidup atau nyawa, itu ada salib di tengah-tengahnya. Kalau bukan salib mempersatukan manusia dengan tanah, dengan bumi ini, sulit untuk bertumbuh. Nah, apabila salib itu lepas, itu manusia akan jatuh ke dalam tanah, itu adalah mati. Jadi simpel sekali kita melihat tentang huruf sen. Ya. Sen itu adalah bertumbuhan, sen itu seming. Seming itu adalah ya, hidup. Hidup itu adalah pertumbuhan. Hidup tidak bertumbuh itu mati. Ya. Maka bagaimana kita hidup? Ya. Setiap hari kita hidup, umur kita bertambah. Ya, 我们年纪越大，年纪越大，身体越来越软弱，但是我们生命应该越来越坚强。因为我们有属灵的生命，那个生命要坚强，不能生命越来越老了，年纪越来越大的，是吧？应该要跟神更亲近，要更坚强，因为时间不多了，要亲近神，是吧？你越坚强，你的盼望就越来越近跟耶稣了，是吧？所以同学们，我给大家看这些花、这些草、这些果子。我们如何来成长呢？这我就不多说了。说到约翰福音第15节，葡萄树，大家都很清楚了。我们生命要成长，一定要剪，一定要修，才能够结出好的果子。一颗种子，就是说麦子来讲，也是要浇水，也是要有阳光。这些水、阳光、空气，不是我们能够买得到的，都是有神的同在才能够成长的。没有神的同在，你在土地里，你没有水，你没有阳光，你没有太阳，你没有这个空气，也不能成长的。Jadi hidup ini kita nggak bisa terlepas dari Tuhan. Ya, andai kata dari buah, kita bagaimana ya kan? Bagaimana kita harus dirapikan ranting-rantingnya, harus dibersihkan, baru bisa menghasilkan buah yang lebih baik. Seperti bibit ini juga. Nah, bibit ini kalau ditanam di tanah, tanpa ada air, tanpa ada sinar matahari, tanpa ada udara, juga nggak bisa bertumbuh. Dan itu bukan bisa perbuatan manusia. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Ya seperti kembang, begitu bagus, itu semua anugerah Tuhan. Bukan manusia bisa bikin, palsu bisa, asli nggak bisa. Ya kan? Maka kalau kita hidup di dalam bumi ini, kita sudah dilahirkan, dibuat dari tanah, kembali ke tanah, dibuat di tanah, kita harus bertumbuh di atas tanah itu. Bagaimana kita bertumbuh? Saya tidak mengerti, ya kita ini pohon atau kembang atau apa. Yang masing-masing karunia sudah beda-beda. Tapi hendaklah kita bertumbuh. Karena hidup ini adalah bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, artinya mati. 如果不能成长，就死了啊！那我们要想想，我们是为谁死，为谁生，为谁长？Ya, demi siapa? Kita ini dari siapa? Demi siapa kita berlahir? Demi siapa kita hidup? Dan demi siapa kita bertumbuh? Di mana kita harus bertumbuh? Di mana kita lahir? Di mana kita harus bertumbuh? Maka Yesus di dalam bentuk说，这麦子要落在地里死了，不要随便乱落的。是啊，我们就是说，我们服侍也是这样子的，要怎么样服侍？为谁服侍？在哪里服侍？要怎么样成长？是啊，我们不生根怎么成长呢？不固定又怎么成长呢？ Kalau kita tidak berakar dan tidak bertumbuh, bagaimana kita bisa bertumbuh, bisa berbuah, berbunga? Tidak bisa juga. Ya. Semua ini butuh waktu, ruangan, iman, dan pengharapan. Bertumbuh itu, jiwa yang bertumbuh itu,
harus punya waktu untuk dekat sama Tuhan. Hanya perlu waktu, kesempatan untuk dekat sama Tuhan, belajar, lebih mengenal apa yang Tuhan hendaki, mengenal pribadi kita harus bagaimana, mengenal apa yang kita sudah berbuat, dan semua yang kita kenal, semua kita sudah belajar, kita harus percaya dengan iman kita bagaimana berbuat. Dan semua itu harus kita letakkan pengharapan. Karena hidup di dalam dunia ini bukan hanya dunia aja. Lebih penting lagi adalah jiwa, roh di dalam kita mau kemana pergi. Jangan sia-siakan yang Tuhan sudah berikan. Hendaklah berakar bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Baru kita bisa banyak berbuah dan bertumbuh. Kita hidup mati ada di tangan Tuhan. Kita semua tahu, bukan di tangan kita. Nah, ada di Ulangan 30 ayat 15, 16. Jadi saya nggak jelasin lagi. Teman-teman bisa baca sendiri. 我今日将生与福、死与祸证明在你面前。 Itu yang disampaikan Musa, janji Tuhan tentang berkat dan kutuk. Semua ada di tangan Tuhan. Tergantung bagaimana kita berbuat. Anda boleh milih sendiri. Kita boleh milih sendiri. Tuhan itu tidak pernah maksa. Tapi Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Hidup mati juga sama. Bagaimana kita hidup? Bagaimana kita mati? Tidak hanya sekedar melewati sehari-hari sampai ajalnya selesai, sampai selesai ya udahlah. Bukan begitu. Tapi bagaimana di dalam sebelum kita tahu kita mau mati. Karena aturan mainnya ada di tangan Tuhan semua. Di dalam kesempatan ini perlu kita berbuat sesuatu. Karena itu harus kita berbuat seperti definisi Rasul Paulus, harus bisa berbuah apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Mau itu penginjilan, mau itu pelayanan, maupun itu apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Harus bisa menjadi buah, menjadi berkat untuk orang banyak. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Contoh seperti Tuhan Yesus. Ulangin terus saja. Semua ada di tangan Tuhan. Kalau kita sudah tahu itu ada di tangan Tuhan, bagaimana kita melakukan? Kita ini bukan kita lagi, karena kita hidup ini sudah satu kemurahan, anugerah dari Tuhan. Kalau enggak kita udah mati, mati secara rohani, jiwa kita udah mati. Kita jadi orang dosa, mati karena dosa. Alangkah sayangnya kan. Saya lanjutin aja. 我们来考虑到，我们自从我们认识耶稣，耶稣为我们在十字架上死命了。Kemarin kita baru mengingatkan tentang Paskah. Sejak itu kita kenal Tuhan. 神已经以我们出生入死了。Artinya 出生入死 apa? Tuhan selalu setiap saat dengan kita. Di mana kita ada, Tuhan ada. Apa yang kita hadapi, kesulitan apapun, Tuhan itu 出生入死。 Dia tidak pernah tinggalkan kita, tetapi kita yang sering kali tinggalkan dia. 所以耶稣与我们同在的时候，我们认识耶稣以后，耶稣就是跟我们一起了，出生入死。他的出生就是他身为我们世人的罪，降生到世界上来，道成肉身到世界上来。他是出生入死，他的死是世界上的死，是为我们受罪而死的。他不是不是像我们这么想这样简单的，他是真正的是出生入死，这个入死真正的死，而不是口头的死。所以我们昨天纪念耶稣，我们知道吗？
自从我们认识耶稣以后，我们耶稣给我们出生就是什么困难，耶稣都不会放下我们的。有什么困难，有什么辛苦，是吗？虽然我们遇见的很多很多事情我们不理解，但是知道耶稣不曾离开我们。但是以我们出生之时，他也是为了我们入死入生。所以这两句话我们理解：出生入死是耶稣我们同在，得到他死了以后，他为我们死了以后，为了什么呢？要带我们从死里入生。约翰福音第5章第24到29节，我实实在在的告诉你们，那听我话又信差我来子的，就有永生，不至于定罪。为什么呢？定罪你就会死啊，罪的工价你就死啊。不至于定罪是已经出死入生。你虽然死了，已经从死里又入生了。我实实在在的告诉你们，时候到了，现在就是了。人要听见上帝儿子的声音，听见的人就要活了。不单单是我们活着的人，包括死的人，听上帝儿子的声音也要活了。时候已经要到了。所以我这里就不多说了啊。Yohanes 5 ayat 24-25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya pada dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun. Ya, tolong di-unmute ya. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Nah, 时候已经要到了，时候已经到了，bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka akan mendengarnya akan hidup。所以圣经里面很多把生死这2个字在一起，因为生跟死有关系，死跟生也有关系，不能把生分开来，不能把死与生分开来。生死都是在一起的，因为生死都在神的手中。这个死的意思我就不多说了啊。呀，没有生命了，死了 hilang nyawa 死了就是没有了啦，死了就不会动的啦，yang tidak bisa bergerak lagi, tidak aktif lagi, mati. Artinya mati apa? Ya, itu 死板lah, 固定的lah, tidak bisa bergerak lagi ya. Itu adalah sesuatu yang sudah akhir. Ya, ya. Nah, ini kosakata se juga sama ya, banyak ya. Ada kaku, seti musuh bebuyutan, ya. Selu, ya. Dalam bentuk ya. Berbeda sama tadi huruf seng ya, beda ya. Itu balik ya intinya. Ya, 死脚死手啊, perangga mati-matian, 死水 air mati. Ya, orang cari air hidup, air kehidupan dicari air mati ya. 死心ya, 死心ya, nggak ada harapan lagi. Ya, 死不瞑目 mati tidak menutup mata. Ya, tetap tutup matanya ya. Mati adalah tutup matanya. Tapi di sini sepemingmu ya, orang bilang matinya gangguan. Suci oleh orang yang sakit setengah mati ya. Jadi itu ya tidak baik lah ya. Tapi setiap orang itu harus mati ya. Tidak mungkin tidak mati secara jasmani. Tapi puji Tuhan ya, kita boleh hidup dalam keadaan terbatas di dalam dunia ini. Tapi kita ada hidup yang kekal. Ya, tapi jangan sampai kita dikarenakan dosa, perbuatan dosa, ya, kita mati dikarenakan dosa. Ya, jangan ya. Nah, ini aksara se. Aksara se juga sama kalau kita perhatikan. Ya, ini aksara se. Ya. Ya, perubahannya nih. Ya. Ringkasannya di sini ya. Dia itu dari aksara Ciakuan itu yang waktu tulisan itu di atas tulang-tulang maupun di atas katak itu apa? Kotak kura-kura ya.
tulang-tulang kura-kura itu ditulis. Itu sudah diartikan itu 左边的就是二itu adalah 残骨，这人体灵魂分开。Ya, itu tulisan radikal ini itu sudah manusia ya sama ini adalah cantik itu tinggal tulang-tulangnya ya. Jadi manusia yang tidak punya roh lagi ya, lepas ya. Nah itu tulisan dahulu radikalnya sudah demikian rupa. Jadi mati itu adalah ya, rohnya sudah tinggalkan badan manusia itu adalah artinya mati. Ya, Pani seseming cungzi, ya, artinya ini adalah tidak bernyawa lagi, mati. Nah, kita melihat ya, ada satu lagi, ya, dia juga dari ya, tai, ya, tai, ya, tai, ya. Ini huruf tai. Tai ini ada artinya puhau, ya, tidak baik, jahat, ya, jahat juga ya, 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 buruk, ya, 罪的意思. Jadi segala sesuatu yang tidak baik termasuk dosa itu ada di sini. Maka upah dosa adalah maut. Ya, 罪的工价就是死. Ya, kita perhatikan aksara Mandarin itu ya kita udah ngerti huruf mati itu mengandung apa? Itu mengandung dosa, mengandung kejahatan, mengandung tidak baik. Itu akibatnya mati. Maka 同学们，如果我们知道这个死是这样子，我们不要像人家说你不在细，你不在细安装有下， apa artinya? Kamu tidak tahu tuh tulisan mati itu bagaimana. Nah sekarang kita belajar tahu udah huruf se itu adalah demikian rupa. Kita bisa ngerti kan? Strip, ya, ada tai, ada pi, ya, hanya gini aja nih simpel ya tulisan. Sekarang kalau kita sudah ngerti tulisan se ini mati, kita harus tahu kirinya ini ada sesuatu yang tidak baik ya, jahat ya, ya, dosa ya ini. Ya. Ini sebelah kanannya adalah pisau ya. Ya, huruf Mandarin itu pisau. Pisau itu adalah pisau ya. Jadi huruf pisau itu dari Mandarin ya, pisau ya. Ya. Jadi akan mati. Matinya karena kejahatan kita. Jadi upah dosa adalah mati. Maka kita kalau belajar Mandarin itu kalau kita sudah tahu, jangan kita mati karena dosa. Kalau mati dipanggil Tuhan, oke, karena kita akan kumpul sama Tuhan bersama-sama. Adalah karena hidup ini ada Kristus, mati adalah untung. Nah itu sesuai dengan kita. Tapi kalau kita mati karena dosa, konyol kita. Maka dalam kehidupan kita, 我们知道我们做人该怎么去做。虽然我们软弱，我们知道不可能没有罪，但是我们要悔改。我们要跟神赎罪。教会很多都是有赎罪的地方，我们可以向神赎罪。你不报教会赎罪也可以，你每天早上、每天晚上所做的一切，你要思考，向神赎罪。所以弟兄姐妹们，我们看到这个死的字，这个死字真的很惨，所以死的时候很多人会哭，会很惨。为什么呢？因为死里面有罪的问题。如果死了不是因为罪而死，而是神呼召我们回归天家，那个是应该喜乐的。为什么呢？脱离了世上的痛苦， kita sudah lepas penderitaan dunia ini, ya, itu mati adalah untung. Tapi kalau kita mati dikarenakan huruf se ini, karena atas perbuatan dosa kita, kejahatan kita, itu ke neraka kita, kasihan ya. Jadi kita belajar Mandarin itu aksara itu penting, ya, penting. Dan itu juga dasarnya dari ayat-ayat Alkitab. Ya. Dasarnya itu. Nggak hanya kita tulis begini aja gampang, kenapa nggak bisa ngerti nggak artinya se? Ngerti se itu mati. Kenapa bisa mati? Se itu mati karena perbuatan dosa, mati. Kalau perbuatan dosa mati, Anda ke neraka. Berarti sia-sialah Tuhan Yesus mati buat kita. 他为我们出死入生，可惜了，为什么呢？我们自己做错事情。
神接受我们，与我们同在，与我们出生之时，又带我们出死入生，然后我们是为罪而死，那太可惜了。体贴入生的就是死，体贴属灵的就是乃是生命平安。Ini di Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini huruf se ini luar biasa. Nah, ini definisi tentang mati. Terutama bagi kita anak-anak Tuhan. Kita sudah tahu artinya tadi se itu karena apa ya kan? Tidak mudah kan? Karena dosa, hati-hati. Tetapi di sini kita lihat lagi firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 26. 身体没有灵魂的是死了，心心没有行为的也是死了。所以我们身体要有灵魂，我们是有灵魂的，没有灵魂就死的。我们是有灵的，我们是有属灵的生命的。那属灵的生命有生命的属灵生命的粮食，不要这样子要临死了。信心要有行为，我们信主，我们是服侍主，我们都是事工来的，我们有去做吗？如果我们没有去做，信心没有行为也是死的。Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ingat kita ini adalah manusia yang punya roh. Apalagi roh Tuhan itu bersama dengan kita, roh kudus bersama kita. Jangan sampai itu tidak ada di dalam hidup kita. 我们感谢我们的神。我们昨天纪念受难节，把 Sky 逾越节，我们明天就复活节了，真的感谢主。这2-3天的教会都是很忙，就是谈生死、生死、生死。但是我们了解生死这2个字怎么写，这什么意思呢？Filipi 3 ayat 10 ayat 11. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia yang kuasa kebangkitan, besok dia bangkit. Kemudian yang bersekutu dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji nama Tuhan. 我们认识基督，我们晓得他复活的大能，但是我们也晓得与他一同受苦。神不可能离弃我们，效法他的死是为了什么死？主耶稣给我们一粒麦子的死，给我们转多了，给我们这个比喻了。保罗也是给我们比喻了，为什么呢？给我们从那里，就是我们死了，我们也是复活。感谢我们的上帝带领我们。我要结束今天的讲解。我们来听一首诗歌，作为今天的结束讲解。